cabaran dan melabur lebih 1.6 juta dolar Amerika bagi memulakan operasinya di tanah air. Bila kita dengar saja pelaburan atau foreign investment, mesti kita terus terfikirkan forex lah, bursa saham lah, orang pakai kod lah. Tapi FDI taklah serumit ini. Tahukah anda, syarikat prosesor komputer Intel dan syarikat pemakanan Nestle sudah berada di Malaysia sejak merdeka lagi? Dan tahukah anda bahawa IKEA kini telah menjadikan Malaysia sebagai hub pengedar serantau ASEAN? Inilah Foreign Direct Investment atau FDI. Pendek kata, FDI adalah apabila sesebuah syarikat asing membuat pelaburan ke dalam Malaysia dengan cara membina perniagaan baru atau membeli perniagaan sedia ada. Kenapa pula sesebuah perniagaan luar nak bawa perniagaannya ke negara lain? Ada beberapa sebab: untuk mengurangkan kos, untuk meningkatkan keuntungan, untuk mendapatkan talent, teknologi dan natural resources di negara lain dan juga untuk mendapat manfaat regulation di negara tersebut. Jadi, kenapa saya kena kisah tentang FDI ni? Dalam teori ekonomi, FDI adalah digalakkan terutamanya di negara membangun. Logiknya mudah. Bayangkan ada sebidang tanah di Kudat, Sabah. Kawasan di sekitarnya masih belum mendapat bekalan elektrik sepenuhnya. Setelah beberapa tahun, sebuah syarikat asing datang untuk bekerjasama dengan syarikat tempatan bagi membangunkan projek penjanaan elektrik menggunakan tenaga solar. Jadi, melalui FDI, bukan saja ladang solar itu dapat menjana tenaga elektrik dengan sumber tenaga hijau, masyarakat setempat pun kurang mengalami gangguan elektrik di samping mendapat peluang pekerjaan dan perniagaan baru. Mereka juga boleh belajar tentang teknologi baru yang dibawa. Ini membantu negara mendidik masyarakat tentang kepentingan sumber tenaga hijau. Di Malaysia ni, kita dapat lihat kesan FDI secara tidak langsung. Contohnya, syarikat semikonduktor Belanda Besi APEC telah membelanjakan lebih 500 juta ringgit untuk membeli bahan daripada syarikat tempatan. Jadi, ini membantu syarikat tempatan berniaga. Untuk menjana graduan mahir industri pula, syarikat polimer Jepun Kaneka dan syarikat perubatan Jerman B. Braun telah bekerjasama dengan institusi pendidikan tempatan seperti UNIMAP dan Institut Teknologi Petroleum Petronas. Jadi, graduan tempatan bolehlah kekal relevan dalam industri. Senang cerita, kesan FDI sangat besar. Dari penambahbaikan kecil seperti menambah peluang pekerjaan untuk rakyat dan penambahbaikan yang besar seperti memberi hasil pulangan cukai kepada kerajaan negeri. Hasil cukai ini pula bolehlah digunakan untuk pembangunan dan pendidikan buat masyarakat. 50 tahun dahulu, banyak kilang pembuatan luar dibuka di negara ini selepas merdeka. Namun, FDI di Malaysia pada hari ini lebih mengutamakan pengetahuan dan kemahiran dan mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan industri tempatan. Fokus terhadap pelaburan berteknologi tinggi pula boleh menggalakkan peluang pekerjaan tenaga mahir dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Malaysian Investment Development Authority atau MIDA merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab membawa dan menguruskan pelaburan langsung di negara ini. Dan pada hari ini, lebih daripada 5,000 syarikat multinasional dari 40 negara telah memilih Malaysia sebagai tempat pelaburan mereka di ASEAN. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi kita dah pun masuk tentang globalisasi sebelum ni dan juga telah pun masuk berkaitan dengan syarikat multinasional. Okey, kalau kita refresh balik, recap balik, multinasional adalah firma yang mempunyai cawangan di setiap negara dan berlakunya operasi di secara serentak. Okey, macam mana multinasional berlaku? Kena ada wujudnya berlaku globalisasi terlebih dahulu. Sebabnya dengan peranan manusia, dengan peranan kerajaan, dengan peranan firma, dia akan menimbulkan hubungan di antara negara. Kemudian boleh juga menimbulkan untuk mencuba sesuatu yang baru daripada budaya yang berlainan. Okey, sekarang kita akan masuk berkaitan dengan pelaburan langsung asing. Basically, pelaburan langsung asing ini adalah ialah biasa foreigner. Bila kata asing, mesti daripada foreigner. So, bermaksud daripada negara lain, pelabur daripada negara lain, dia akan melabur ke dalam negara kita atas beberapa sebab. Salah satunya adalah untuk maksimumkan keuntungan. So, nanti cikgu akan terangkan lagi detail berkaitan dengan pelaburan langsung asing. Okey, sekarang kita masuk kepada maksud pelabur langsung asing. Okay, basically maksud dia ni adalah untuk membeli aset di dalam negara. Okey, kalau kita kata membeli aset dalam negara ni, bukannya dia beli mesin, bukannya dia beli kenderaan, bukan. Membeli aset dalam negara ni
aset di mana yang dia telah pun aset di mana yang tapak perniagaan yang dah lama digunakan tapi tidak dapat keuntungan dan rugi. So jadi orang tu ingin jual, dan juga bahaya dia adalah pelabuh asing. So jadi apa yang dia buat apa yang dia buat adalah dengan cara dia jual kepada pelabuh asing untuk dijadikan sebagai perniagaan, ataupun dia buka perniagaan dalam negara kita. Okey, ada dua cara. Pertama, dia beli aset, bermaksud dia beli aset dekat negara kita, iaitu tapak perniagaan ataupun perniagaan yang dah lama tak dapat untung ataupun rugi. Kedua adalah dengan cara membuka operasi perniagaan. Bila kita kata membuka operasi perniagaan ni, sama ada multinational pun boleh berlaku. Okey, berkenaan dengan kenapa berlakunya pelabuh langsung asing berada dekat Malaysia. Okey, salah satunya adalah sebab biasanya pelabuh asing ni di dalam negara diorang akan alami masalah, terutamanya di negara maju, di mana diorang akan mengalami persaingan, dan juga persaingan terlampau tinggi menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh nak memperoleh untung di negara mereka. So jadi mereka buat keputusan untuk berada dekat negara Malaysia. Lagi satu disebabkan oleh untung yang bakal diperoleh di negara kita. Contohnya, mungkin teknologi yang ada dekat luar negara lebih advance, dan mereka nampak peluang di negara kita tidak memiliki teknologi yang sama dengan negara diorang. So jadi diorang nak jual barang-barang diorang dengan cara buka firma dekat negara kita untuk memperoleh untung yang banyak. So, dan seterusnya, ada salah satu juga adalah disebabkan oleh faktor pengeluaran yang sangat murah. Okey, kalau kita tengok contoh Indonesia, Bangladesh, dia mempunyai faktor pengeluaran yang murah, iaitu buruh. So jadi bila faktor pengeluaran buruh yang murah, orang boleh maksimumkan keuntungan kerana orang perlu membayar upah dengan yang murah. Okey, kerajaan akan tawarkan beberapa perkara yang boleh membantu pelabuh asing dan juga pelabuh dalam negara. Salah satunya adalah dasar mesra pelaburan. Okey, dasar mesra pelaburan ni ada satu, iaitu pertama adalah pengecualian cukai pendapatan. Pengecualian cukai pendapatan ni hanya diberikan kepada firma yang berada di luar negara bekerjasama dengan firma negara ini untuk keluarkan barang. So jadi bila dikurangkan cukai pendapatan, akan dapat maksimumkan keuntungan mereka. Seterusnya, pelepasan cukai. Pelepasan cukai hanya diberi kepada firma yang melakukan CSR, di mana mereka membantu orang-orang susah dengan memberikan bantuan, atau mereka menjadi penaja kepada program masyarakat. So jadi ini akan membantu sedikit sebanyak kurangkan beban cukai diorang. Dan akhir sekali adalah kredit pelaburan. Bila kata kredit, bermaksud hutang. So jadi bila dikatakan hutang, kerajaan tawarkan hutang kepada pada pelabuh asing ataupun pelabuh dalam negara. So jadi membolehkan mereka untuk meneruskan operasi perniagaan mereka. Okey, ingat ada 3. Pertama, pengecualian cukai. Kedua, pelepasan cukai. Kredit pelaburan. Okey, ketiga-tiganya adalah cara kerajaan untuk menarik pelabuh asing. So jadi, apa kaitan dasar mesra pelaburan ni dan macam mana nak dapat? So jadi, kita tengok kat sini. Pelaburan boleh dibuat dengan pelbagai cara. Okey, pertama, usaha sama dengan syarikat tempatan. Satu, perjanjian perniagaan antara 2 atau lebih syarikat untuk bekerjasama bagi mencapai matlamat. Dekat sini maksud dia, firma asing dia buka perniagaan bersama dengan syarikat tempatan. Contohnya, dulu kita ada NASA, di mana kerjasama di antara Korea Selatan dan juga Malaysia untuk mengeluarkan kereta ataupun motor. So jadi apa yang mereka akan dapat adalah dasar mesra pelaburan. Okey, mereka akan dapat faedah dia. So jadi basically pelaburan langsung asing sini adalah cara pelabuh langsung asing ni dalam Malaysia. Apa cara diorang buat? So ini adalah salah satunya usaha sama syarikat tempatan. Dan seterusnya, pengambil alihan syarikat asing. Yang ni cikgu cakap tadi, apabila syarikat tempatan mengalami kerugian, jadi apa yang diorang buat? Diorang akan beli diorang tu adalah pelabuh asing. Diorang akan membeli perniagaan di negara kita.
Jadi apa yang mereka akan dapat? Mereka akan dapat pekerja yang bekerja dengan syarikat tempatan, dan juga mereka akan memiliki jenama. Kalau kita tengok dulu, Lazada dimiliki oleh Jack Ma, dan seterusnya. Apa yang dia buat, dia jual kepada orang lain. Dia akan memiliki jenama dan juga platform untuk penjualan. Okey, seterusnya, membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Okey, maksudnya dekat sini ada membeli atau memajak tanah, ataupun memindah kemudahan baru, menyewa atau memindahkan pekerja dalaman seperti pengurus dan pekerja kemudian memulakan operasi baru. Okey, bermaksud dia bawa semua peralatannya, dia bawa semua pekerja dia untuk bekerja di negara kita. So jadi itu adalah pelaburan, sama ada daripada wang dan juga daripada bentuk kemahiran. Okey, seterusnya akhir sekali adalah membuka subsidiari kecawangan. Okey, bila kita kata subsidiari, bermaksud adalah cawangan. Ini yang kita belajar dengan multinational. Seperti contoh dah nampak KFC lah, paling mudah. Sebabnya KFC ni ada dekat berbagai negara. So jadi tujuan dia adalah untuk mendapat maksimalkan untung dan untuk memenuhi permintaan. Okey, sekarang kita masuk berkenaan dengan kesan positif pelaburan langsung asing. Ada 4: pertumbuhan ekonomi, pindahan teknologi, meningkatkan kemahiran modal insan, meningkatkan modal pelaburan. Okey, ini adalah salah satu kesan pelaburan langsung asing yang melabur dalam negara kita. Apa kesan positif ni? Kita tengok pertumbuhan ekonomi. Okey, sekarang kita masuk dengan pertumbuhan ekonomi. Okey, macam mana pertumbuhan ekonomi, macam mana pelabur asing ni boleh meningkatkan ekonomi kita? Okey, pertama maksud dia pertumbuhan ekonomi ini ialah berlakunya peningkatan kepada pengeluaran barang dan perkhidmatan sebuah negara daripada tahun sebelum sehingga tahun semasa. So jadi bila berlakunya pelaburan langsung asing ni, dia akan menambahkan aset dan juga menambahkan keuntungan dalam negara kita. So jadi dia dikira sebagai keluaran dalam negara kasar kita. Okey, so jadi ini akan menyumbang kepada ekonomi kita. Kedua, penggunaan teknologi akan meningkat. Kenapa penggunaan teknologi meningkat? Sebabnya bila pelabur asing berpindah ke negara kita ataupun membuka operasi ke negara kita, mereka akan bawa ke semua teknologi yang ada dalam negara mereka untuk dibawa ke Malaysia untuk hasilkan banyak lagi pengeluaran. Seterusnya, okey, so jadi dengan penggunaan teknologi yang canggih ini, ingat, bila teknologi yang canggih, dia akan menyebabkan kos pengeluaran akan berkurang. So jadi dia akan meningkatkan lagi banyak pengeluaran. So jadi ini akan membantu untuk mengurangkan pembaziran sumber dan juga memaksimumkan penggunaan sumber ekonomi. Seterusnya, produktiviti bekerja akan meningkat kerana produktiviti, bila kita kata produktiviti adalah hasil keluaran. So jadi bila hasil keluaran berkualiti, dan ini akan juga pada masa yang sama pekerja dia akan mendapat kemahiran baru. So ini akan meningkatkan lagi pengeluaran firma tersebut. Okey, tadi kita dah menerangkan tentang pertumbuhan ekonomi. So seterusnya kita akan terangkan mengenai pindahan teknologi. Okey, pindahan teknologi ini kalau kita tahu mesti ada pindahan teknologi daripada negara luar ke negara lain, ke negara kita. So jadi apa cara dia buat? Dia bawa daripada teknologi yang dibawa daripada luar negara sehingga dia bawa kepada negara kita untuk menghasilkan keluaran. Okey, apa kesan positif dia? Pertama, dia akan dapat meningkatkan kualiti barang. So dengan adanya teknologi yang advance ni, pertama berlaku kurangnya pembaziran, kedua dia akan berlaku meningkatkan pengeluaran. So jadi bila dengan dengan menggunakan barang yang berkualiti akan meningkatkan daya saing barang dan juga branding. Okey, kalau kita tengok contohnya iPhone. Okey, dia dengan teknologi yang canggih dia hasilkan iPhone yang meningkatkan dan membuatkan firma tersebut bertahan lama di dunia ini. So jadi dengan barang yang berkualiti ni, orang akan mula percaya untuk beli barang. Okey, so jadi dengan adanya teknologi ini, dia menghasilkan barang yang berinovasi dan juga berkualiti kepada masyarakat. Okey, seterusnya, so jadi dengan adanya teknologi yang dibawa daripada luar negara ini, dia akan membuat satu bimbingan dan juga latihan kepada pekerja mereka. So
sebabnya ini akan memberikan pekerja yang bekerja mahir. So jadi ini akan memberi peluang kepada pekerja untuk meningkatkan lagi ilmu yang dia ada, dan seterusnya akan menghasilkan barang yang berkualiti. Seterusnya kita tengok kepada dengan adanya pindahan teknologi, contohnya jentera, so jadi ini akan meningkatkan lagi pengeluaran. Sebab kita kena ingat tujuan pindahan teknologi ini adalah untuk menghasilkan lagi banyak barang dan juga untuk meminimumkan kos. So jadi dengan minimumkan kos, dia dapat menghasilkan lagi banyak barang. So jadi bila dia menghasilkan lebih banyak barang, dia akan efek dua. Pertama, pindahan teknologi. Kedua adalah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan KDNK, bermaksud keluaran dalam negara kita sama ada semakin bertambah ke ataupun semakin berkurang. Sekarang ni kita masuk kepada seterusnya, iaitu meningkatkan kemahiran modal insan. So jadi macam mana semuanya adalah berkait. Pertama, bila berlaku pertumbuhan ekonomi berlaku disebabkan oleh pindahan teknologi. So jadi apabila pindahan teknologi, dia akan efek berlaku kepada kemahiran modal insan. Mari kita tengok. Macam mana pelabur asuransi boleh meningkatkan kemahiran modal insan? Pertama, apabila mereka membawa teknologi daripada negara mereka, so pada masa yang sama diorang akan terpaksa untuk membuat latihan kepada pekerja mereka. Sebabnya kalau ada teknologi tapi pekerja tak mahir menggunakan, so jadi ini akan merugikan mereka. So jadi dengan cara menawarkan program latihan kepada pekerja mereka, ini akan meningkatkan kemahiran mereka dan seterusnya. So ini akan meningkatkan kemahiran pekerja akan meningkat. Sebabnya dengan adanya teknologi ini, dia akan meningkatkan kemahiran. Saya cakap tadi, apabila teknologi di bawah pundah, mereka akan memberikan latihan dan seterusnya akan meningkatkan kemahiran pekerja. So jadi pengeluaran akan meningkat, lepas tu kualiti barang pun akan meningkat. So pembaziran penggunaan sumber pun akan berkurang. So ini akan membantu untuk meningkatkan ekonomi negara. Tadi kita dah selesai dengan meningkatkan kemahiran modal insan. Dan akhir sekali adalah meningkatkan modal pelaburan. Macam mana pelaburan asuransi ini dia boleh meningkatkan modal pelaburan dalam negara kita? Pertama, apabila pindahan teknologi dibawa, kita tahu dia akan menggalakkan ekonomi dan seterusnya akan meningkatkan pendapatan negara. Dan tu kita dah bincang tadi. Seterusnya pemilikan PTIS ini dapat membantu masalah pembiayaan modal. Ingat, modal ni dia tak semestinya mesen. Pertama, modal ni boleh jadi dalam bentuk kewangan. Kedua, modal ni boleh jadi dalam bentuk aset, iaitu mesin, bangunan. So jadi itu adalah modal. So jadi ini boleh mengurangkan kerugian dalam negara kita. Sebab ingat, bila pelabur asuransi tidak berada di Malaysia, ekonomi negara kita tidak akan meningkat dan pindahan teknologi tak akan berlaku. So jadi bisnes-bisnes yang dalam Malaysia yang tengah running kat Malaysia tapi mengalami kerugian, tak ada pelabur asuransi yang akan nak beli. So jadi ini akan merugikan kita lah. Sebabnya pertumbuhan ekonomi pun akan berkurang. So ekonomi akan jadi meleset. Alright. So seterusnya, dengan adanya pelabur asuransi ini, dia dapat meningkatkan saingan dalam firma tempatan. Sebabnya kemahiran yang dibawa daripada luar negara adalah berbeza dengan kemahiran yang ada dalam negara kita. So dengan adanya pelabur asuransi ini, dia akan mendedahkan kepada kita kemahiran yang baru. So ini akan sedikit sebanyak meningkatkan daya saing kita. Sebab itulah engineer dalam negara dan luar negara berbeza sangat gaji dia. Bukan sebab faktor wang, bukan sebab faktor nilai mata wang, tapi adalah sebab faktor kemahiran yang mereka ada. Dia sangat berbeza. Sebab apabila pekerja tempatan kita yang berada ke luar negara sebagai engineer dan balik ke Malaysia, so jadi gaji dia akan jadi lagi mahal daripada pekerja tempatan. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan positif. So sekarang ni kita akan belajar mengenai dengan negatif apabila pelabur asuransi berada dekat Malaysia ataupun dia buka perniagaan mereka dekat Malaysia.
pertama akan berlakunya ketakseimbangan pendapatan. Bila ketakseimbangan pendapatan, isu dia adalah gaji yang dibawa daripada luar negara dan gaji yang dikenakan di tempatan adalah berbeza. Contohnya, kita tengok kat sini. Biasanya kalau macam firma asing seperti Sony, Toyota semua memberi gaji yang lebih mahal daripada firma tempatan, contohnya Proton, memang berbeza. Sebabnya ini akan tujuannya adalah untuk menarik pekerja tempatan untuk bekerja bersama dengan syarikat asing. So jadi kalau kita tengok juga perbezaan pendapatan ni boleh dilihat kalau tengok contoh macam Tesco pendapatan Tesco, maksudnya untung syarikat Tesco akan lagi banyak daripada untung syarikat tempatan kalau kita bandingkan dengan Sabasun yang ada dekat Terengganu dengan Tesco, sebab pendapatan mereka akan lagi besar sebab banyak cawangan yang dibuat di seluruh negeri dalam Malaysia. So jadi kalau kita tengok untung di antara Tesco dan juga Sabasun yang dekat Terengganu itu adalah sangat berbeza. Sebab itulah berlakunya ketakseimbangan pendapatan. Kedua akan berlaku kemusnahan alam sekitar. Biasa bila berlakunya ada pelaku asing daripada luar negara, mereka mungkin kalau tidak dikawal dengan baik oleh kerajaan akan menyebabkan kemusnahan alam sekitar. So, jadi bila berlaku kemusnahan alam sekitar, dia akan berlaku pencemaran alam yang akan merugikan negara. Kalau kita tengok, kita contoh bila berlakunya pelancongan, seperti bila berlakunya isu COVID-19 yang ada dekat Wuhan, dan ini akan merebak sampai ke negara kita. So bila merebak, dia akan mengakibatkan kos yang mahal kepada kita. So bila dia menyebabkan kos yang mahal kepada kerajaan kita, sebabnya penawar yang nak cari pun sangat susah untuk kita dapat. So ini akan merugikan kepada negara. Akhir sekali aliran untung keluar negara. So bila firma asing yang berada dalam Malaysia mendapat untung yang banyak, tidak semua untung yang dia akan simpan dalam negara kita. Kenapa? Sebabnya sebagai peniaga, kita kena fikir bila kita dapat untung, kita kena mencari, sama ada kita mencari pelaburan lain ataupun kita menyimpan. So bila kita menyimpan, kita terpaksa kita akan mengeluarkan wang ataupun untung daripada luar negara ke negara kita, sebabnya kita nak simpan sebagai modal. So ini akan merugikan negara, sebabnya imbangan pembayaran kita akan meningkat, sebabnya duit daripada negara kita akan imbangan pembayaran kita akan berkurang, sebabnya duit dalam negara kita itu kita akan bawa keluar. So jadi pertama, penawaran ringgit akan meningkat. So bila penawaran ringgit akan meningkat, ia akan efek kepada nilai mata wang negara kita. So ini akan merugikan kepada negara kita. Jadi kita dah selesai berkenaan dengan pelaburan asing. So jangan lupa like dan juga komen dekat YouTube di bawah, dan jangan lupa jawab soalan di bawah. Terima kasih.